Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Insya-Allah pada pagi ini ya kita sama-sama teruskan bacaan Al-Quran, ya sambungan daripada surah Al-Isra, muka surat 283, ya ayat yang ke-8 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an
أرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul
matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan limpah kurnia, kekuatan, kehendak Allah Subhanahu wa taala, pertolongan daripada Allah, maka alhamdulillah pada pagi ini dia dapat kita bersiaran secara langsung ya pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, insya-Allah bersama-sama dengan Ustazah dalam Mihrabul Quran. Ya, hampir 2 minggu juga ya tuan-puan sekalian, Ustazah mengambil sedikit ruang ya, kerana banyaklah tugasan ya, banyaklah tempat yang Ustazah ziarahi ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini tuan-puan sekalian ya dapat Ustazah berkongsi sedikit sebanyaklah apa yang Ustazah lalui ya, pengalaman-pengalaman kehidupan, insya-Allah untuk menjadi panduan kita bersama. Tuan-puan sihat tak? Apa khabar semua? Puan Fatimah Muhammad, Puan Ruziah Ramli, apa khabar? Adinda Emily Nur Iris, Masya Allah. Puan Roslah Tazma, apa khabar semua? Kak Teh, apa khabar Kak Teh? Puan Sal Syahmi, Zah minta maaf ya, pagi ni masih belum sempat setting lagi untuk kita punya live ni. Inilah apa adanya, insya-Allah pagi ni
Apa khabar Cik Abu Bakar, Puan Zarina, Puan Nik Shazlin, Puan Midah Isa, ya. Ustazah harap tuan-puan boleh tolong war-warkan, tolong tekan butang share, ya, tolong berikan komen yang pelbagai, ya, supaya liputan live ini ia dapat diluaskan lagi, ya, kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin tak tahu yang kita dah start kembali, ya, ataupun yang belum pernah pun mengikuti Mihrabul Quran. Ya, walaupun kita dah masuk siri 284. Ya, siri yang ke-284. Jadi tuan-puan tolong war-warkan, tolong tag kawan-kawan pejabat kita. Ya, tolong tag adik-beradik kita, ahli keluarga, anak-anak semua. Ya, supaya mereka sama-sama dapat mengikuti Mihrabul Quran setiap pagi insya-Allah. Di mana hari ini adalah siri yang ke-284. Ya, bertatihlah insya-Allah, ya. Nak sampai ke siri yang ke-1000 ni insya-Allah. Bertatih setiap pagi insya-Allah. Puan Faizah apa khabar Puan Faizah? Ya, rindunya nak bersama Ustazah. Ya, Pak Ustazah pun sama-sama rindu. Memang setiap pagi tu dia tak kira lah Ustaz kat Jordan ke, Ustaz kat Palestin ke, kat Mekah Madinah. Kalau tahu ni pukul 7 pagi ni, pukul 6.45 pagi, terasa ya Allah, ini komitmen aku sebenarnya dengan Mihrabul Quran ya. Tapi Allah Maha mengetahui lah beberapa kekangan dan sebagainya. Ya, jadi Ustaz minta keuzuran. Dan insya-Allah kita akan bersiaran semula setiap pagi insya-Allah. Dan Ustazah pun dalam seminggu dua ni tak ada keluar negara. Jadi insya-Allah semoga dimudahkan ya untuk kita bersiaran. Puan Rafi'ah, apa khabar Puan Rafi'ah? Kak B, Puan Rusbizan, apa khabar? Puan Fauzia Ahmad. Alhamdulillah ya dapat bersama-sama. Ustazah beginilah apa adanya. Alhamdulillah sehat sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah berikan kesihatan, kesejahteraan. Alhamdulillah. Puan Puan Zuhaira, Adilah, apa khabar Adilah? Dulu tak tahu macam mana rupa paras Adilah ya. Duk panggil nama Adilah. Tapi alhamdulillah ya Adilah ya, kita dapat sama-sama ke Palestin. Sama-sama ziarah Masjid Al-Aqsa. Jadi masya-Allah dah kenal dah dengan Adinda Adilah ni. Masya-Allah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, ya, sambil kita terus tolong bantu share dan tag kawan-kawan yang lain ya. Mari kita mulakan terlebih dahulu majlis kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan barakah berselawat ke atas baginda boleh menyembuhkan hati-hati dengan izin-Mu, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkahan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta
خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami. Dan kami semua ini adalah hamba-hambamu. Dan kami menurut di atas perintahmu dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Kami mengaku ya Allah dengan nikmat-nikmat-Mu ke atas kami. Kami mengaku ya Allah dengan nikmat-nikmat-Mu ke atas kami. Kami mengaku ya Allah dengan nikmat-nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami juga mengaku ya Allah dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau ya Allah Al-Ghafur, At-Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha menerima taubat, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada penyakit nifaq. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta dan mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap. Hanya rahmat-Mu kami berharap. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah ya Allah segala urusan kami. Perbaikilah ya Allah segala urusan kami. Perbaikilah ya Allah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, Ustazah membuat perjalanan ziarah ke 3 masjid, ya, iaitu Masjid Al-Aqsa, Masjid An-Nabawi, kemudian Masjid Al-Haram, kemudian balik semula ke Masjid An-Nabawi dalam tempoh kurang lebih 22 hari lah, lebih kurang, ya. Yang telah dijadualkan awal. Dan Masya Allah, Subhanallah, Allah mengetahui, ya tuan-puan sekalian, keperluan kita. Ya, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu kita lemah. Allah sentiasa memberikan pertolongan kepada kita, dan Ustazah mensifatkan sekejap tuan-puan, ada tetamu pula, ya. Dan Ustazah mensifatkan bahawa apa yang nak cakap tadi? Okey, Ustazah mensifatkan bahawa perjalanan ini, tuan-puan sekalian, ya, apa saja yang Allah takdirkan kepada hidup kita tu, dia ada rentetan dia, ya. Mungkin yang ini nak menyiapkan yang ini nak cover yang ini, yang macam itulah. Ya, sekejap tuan-puan, saya nak tutup intercom je.
Ya, baik, Alhamdulillah. Okey, jadi Ustazah mensyukuri, Alhamdulillah mensyukuri sangat peluang tersebut ya tuan puan sekalian, walaupun ialah dah pernah ke Masjid Al-Aqsa, dah pernah pergi Masjidil Haram, tapi ini dalam satu masa, dalam satu perjalanan ya. Jadi Ustazah mensyukurinya sebagai satu apa ya, sebagai satu rahmat dan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah percaya tuan puan sekalian sebagai seorang, ialah seorang sahabat ya kepada tuan puan sekalian ya, sebagai, ialah Ustazah nak menggelarkan diri sebagai guru pun kadang-kadang rasa segan ya, tapi sebab tu Ustazah lebih selesa menggelarkan diri sebagai, ialah seorang sahabat kepada tuan puan, kakak kepada adik-adik ya, ataupun adik kepada kakak-kakak kan. Ialah ataupun sebagai seorang guru lah tuan puan. Ustazah percaya setiap benda yang Ustazah lalui ya, ataupun apa saja benda yang Ustazah nikmati ataupun lalui, mungkin dari segi musibahnya, dari segi kesusahannya, Ustazah percaya ia adalah satu panduan bukan saja untuk Ustazah tapi juga untuk tuan puan sekalian, untuk dikongsikan supaya ibrahnya itu dapat diambil secara bersama, bukan seorang saja. Sebab tu tuan puan sekalian, ya hari ni insya-Allah kan, yang macam hari ni lah, Ustazah pun sebenarnya nak menyebut beberapa perkara daripada ibrah perjalanan tu, dan juga insya-Allah nanti kita sambung lagi minggu depan ya, beberapa siri supaya musafir tu tak tinggal musafir saja ya, tetapi dapat menjadi membawa satu pengajaran yang besar kepada Ustazah sendiri dan tuan puan juga. Iaitu maksud Ustazah. Jadi hari ni tajuk kita adalah antara tujuan dan ujian. Dua perkataan yang ujung dia sama-sama an. Ya, tujuan, ujian. Dan Masya Allah ini adalah di antara ibrah yang paling besar yang Ustazah dapat sepanjang perjalanan 22 hari. Ini antara slogan yang Ustazah bawa balik. Ya, tujuan dan ujian. Sama ada ketika mana tawaf dekat Baitullahil Haram, sama ada ketika berada di Raudhah, ya, masa tafakur ke apa benda, muhasabah diri ke, itulah benda yang bergema-gema kat dalam hati Ustazah ya, tuan puan sekalian. Apa dia? Tujuan dan ujian. Antara tujuan dan ujian. Kalau kita sedar tentang dua perkara ini, yang mana satu tujuan, yang mana satu ujian, insya-Allah ia memberikan satu keringanan terhadap apa yang kita tanggung. Ya, sebab kehidupan dunia ini tidak mudah ya tuan puan sekalian, tidak mudah. Ya, kerana ia adalah darul amal, ya, tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita diuji kaji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi ia tidak mudah. Jadi untuk memahami apa yang Ustazah akan bincangkan ini tuan puan sekalian, so mari kita lihat kepada surah ya Al-Isra ayat yang ke-18 hingga 21. Surah Al-Isra ayat yang ke-18 hingga 21. Sebenarnya untuk membincangkan tentang tajuk tujuan dan ujian ni, dia akan melihat banyak potongan ayat Al-Quran ya, banyak. Tapi Ustazah cuba petik dululah ya yang mana-mana boleh didahulukan ya. Jadi kita ambil dulu surah Al-Isra ayat yang ke-18 hingga ayat 21. Jadi mari kita baca sama-sama ya tuan puan sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا Sadaqallahul Azim. Barang siapa mengkehendaki kesenangan kehidupan sekarang, yakni dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami tentukan baginya neraka Jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa mengkehendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh, sedangkan dia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang yang usahanya dibalas dengan baik kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan daripada kemurahan kami, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Sadaqallahul Azim. Ya, tuan-puan sekalian, Masya Allah, ayat ini mengingatkan kita tentang, ya, ayat ini tuan-puan sekalian mengingatkan kepada kita semua tentang ada dua golongan, ya, ada dua golongan, iaitu golongan yang pertama, ya, golongan yang mengkehendaki al-ajilah. Man kana yuridu, barang siapa yang menginginkan, yurid ni maksud dia nak, ingin, hendak. Tanya pada diri kita, kita ada keinginan tak? Kita ada kehendak tak? Tiap-tiap masa kita ada keinginan. Tanya Puan Zarina, pagi ni apa keinginannya? Nak makan apa? Nak pergi mana? Nak breakfast kat mana? Nak masak apa? Kita ni memang hidup jiwa kita ni dengan apa? Keinginan. Sama ada keinginan tu bersifat yang dekat maupun untuk sesuatu yang jauh. Ya? Sama ada yang kecil maupun yang besar. Tetap manusia ni memang ada keinginan dan kehendak. Jadi keinginan dan kehendak ni tuan-puan sekalian, Allah suruh kita cek, Allah suruh kita semak. Sebab bermula daripada keinginan dan kehendak ni lah sejauh mana hidup ni kita nak pergi. Betul tak tuan-puan sekalian? Puan Rusbizan, Puan Nafisah, betul tak? Apa yang kita buat daripada masa ke semasa ni, tidakkah ia bermula daripada keinginan kita? Tidakkah ia bermula daripada hasrat kita, daripada kehendak kita? Maka jangan pandang ringan tentang keinginan. Jangan pandang ringan tentang kehendak. Jangan anggap benda tu benda biasa. Tak biasa. Benda tu kena dinilai. Benda tu kena disemak. Apa yang menjadi keinginan? Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita. Ya, menjelaskan kepada kita. Kamu tahu tak bahawa atas dunia ni ada dua golongan. Pertama, iaitu golongan yuridul ajilah. Masya Allah, Allah menggunakan perkataan ajilah. Apa makna ajilah? Dari sudut lughawinya, dari sudut bahasanya tuan-puan, ajil ni maksud dia benda cepat. Benda cepat. Benda tak payah tunggu. Benda kalau boleh petik jari, mak macam ni jadi terus. Kan itu kita manusia. Kalau nak anak jadi baik, nak tunggu berapa tahun? Kalau dia bagi pilihan, okey tuan-puan, tunggu anak jadi baik 23 tahun dengan tunggu anak jadi baik 2 hari. Agak-agak nak pilih yang 2 hari ke 23 tahun? Pastikan pilih yang 2 hari.
Apa saja yang kita buat, kita nak tengok on the spot result dia. Itu maknanya cepat, ajil. Bila minum je air teh tu, bila minum je nak terus rasa manis, nak terus rasa sedap. Ini maksud ajil. Maksud dia apa dia? Cepat. Kalau ajilah lambat. Kalau ajil cepat. Ya, tuan-puan sekalian. Maka Allah menggunakan perkataan ajilah ini dalam konteks ayat ni untuk apa ya tuan-puan? Untuk kehidupan dunia. Ya? Allah menamakan kehidupan duniawi ini dengan perkataan ajilah, iaitu semua benda nak pantas, semua benda nak cepat. Ya, semua benda nak dapat, semua benda nak senang. Itu makna pada perkataan ajilah. Dan ada orang, mungkin bukan orang lain, mungkin kita pun ada perangai macam tu, apa dia? Semua nak cepat, semua nak senang, semua nak mudah, semua nak happy saja, semua nak ceria saja, semua tak nak ada cabaran, semua nak, macam itulah kita. Maka Allah sebut dalam ayat ini, tuan-puan sekalian, ya, kalau demikian kehidupan yang kamu ni nak benda dunia je. Ya, nak senang, senang dunia. Ya, nak semualah. Kamu fikir nak masyhur, masyhur dunia. Nak kaya, kaya dunia. Kamu tak fikir pun yang lain selain daripada dunia. Maka apa Allah jawab di sini? Ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Mudah sangat bagi Allah untuk segerakan pada kamu. Ambillah apa yang kamu nak. Kamu dapatlah apa yang kamu nak. Ya? Nak senang, terus bagi senang. Nak sehat, terus bagi sehat. Nak apa lagi? Nak dapat pangkat, terus bagi pangkat. Ya, nak dapat pengaruh, terus petik jari dapat pengaruh. Nak apa lagi ya tuan-puan nak kaya, terus. Apa saja nak. Masya Allah, ada orang yang Allah jadikan hidup dia demikian tuan-puan, ya. Apa saja dia nak, dia dapat. Tapi ingat tuan-puan sekalian, ini satu perkara yang kita kena berwaspada pada semua yang kita dapat dengan mudah, ya. Pada kesenangan, pada keselesaan, pada kekayaan, pada kemasyhuran, pada jawatan, pada pangkat, pada kuasa. Kita kena ingat, letakkan satu kewaspadaan pada diri kita. Apa dia? Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami tentukan baginya neraka Jahannam yang dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Allahu Akbar. Allah masukkan golongan tu dalam neraka Jahannam dalam keadaan dihalau-halau. Dalam keadaan yang penuh kehinaan dan celaan. Cara masuk tu pun dah satu azab. Belum lagi cerita pasal azab dalam tu. Ya. Belum lagi, ni tak cerita lagi pasal azab dalam neraka Jahannam. Allah cerita cara kamu akan dihalau dengan penuh kehinaan, dihambat. Kamu dihambat sepantas-pantasnya. Macam mana kehidupan cepat yang kamu nak tu, macam mana semua benda kamu nak cepat, nak senang, nak cepat senang, nak cepat kaya, nak cepat sehat, nak cepat selesa, nak cepat, tak kira dah hukum halal haram. Secepat itu juga kamu akan dikerah dan dihalau untuk masuk neraka Jahannam. Wala'iyadzubillah. Jadi tuan-puan sekalian, kat sini kita kena faham apa dia? Oh, dunia ini digambarkan dengan segala yang senang, segala yang cepat. Ya, kalau kita nak, maknanya kalau kita nak sesuatu, nak apa-apa, Allah boleh bagi tuan-puan kat dunia ni. Macam mana yang kita nak, Allah boleh bagi. Tapi kita jangan lupa bahawa dalam perbincangan yang sebenar terhadap kehidupan dunia ni tuan-puan sekalian, ia bukan tempat, bukan darul jaza. Dunia ni bukan tempat pembalasan yang sebenar. Kalau katakan senang, maka senang di dunia bukan bandingan dengan senang di akhirat. Kalau katakan
nama baik tuan-puan sekalian, disanjung dan dipandang ke oleh manusia, itu bukan bandingan dengan nama kita besok ketika mana dipanggil di akhirat, nama yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bandingan dia. Supaya kita sedar apa dia? Dunia ini adalah medan ujian kepada kita semua. Ya, so bila kita sebut medan ujian, tuan-puan sekalian, ada banyak benda mungkin bersifat penangguhan. Tertangguh. Mungkin tertangguh seminggu. Ya, mungkin tertangguh sebulan. Sekejap, saya ambil tisu. Bila kita sebut dunia ini sebenarnya bukan tempat untuk dapat cepat-cepat. Ya, dunia ini adalah medan ujian. Itu kita nak kena ingatkan kat diri kita. Ya Allah, hidup dunia ni memang ujian lah. Ada banyak benda tertangguh. Allah tangguh seminggu mungkin. Allah tangguh sebulan. Ada benda Allah tangguh setahun. Ada benda Allah tangguh akhirat terus. Ya Allah, tak tahu yang mana satu Allah tangguh kita. Boleh faham ya tuan-puan sekalian? Ada benda yang kita tak dapat capai pun masa kita hidup. Allah tangguh terus. Lepas mati besok baru dapat. Itu kita kena faham. Ini ujian. Ustaz bercakap pada diri sendiri tuan-puan sekalian. Ya Allah, kita kan manusia yang sentiasa meminta-minta kepada Allah. Kita nak itu, kita nak ini. Tapi jangan lupa, yang kamu minta-minta semua tu, kamu minta untuk kehidupan dunia ke akhirat? Kalau permintaan kita, kalau keinginan kita tu panjang, dunia dan akhirat, kita akan lega. Kenapa? Akhirat belum lagi. Jadi mesti dapat ni, insya-Allah akan dapat. Tunggulah akhirat. Sebab yang kita minta dunia dan akhirat. Tapi kalau kita minta untuk dunia semata-mata tuan-puan, mungkin kita tak selesa, mungkin kita tak lega, mungkin kita rasa terbeban. Kenapa? Kita sedang duduk dalam dunia dan kita belum nampak benda yang kita minta. Kita minta itu tak dapat, minta ini tak dapat, betul lah sebab kita minta untuk dunia. Dunia ni sifatnya apa dia? Dunia ini adalah daru betila. Dunia ini adalah medan ujian. So bila sebut medan ujian, tuan-puan sekalian, antara ujian yang besar itu adalah tertangguhnya segala benda cepat yang kita nak tu. Manusia memang macam tu, dia nak cepat. Ya, nak bahagia nak cepat. Kan? Semua benda nak cepat. Maka ujiannya di mana? Antara ujiannya Allah tangguhkan. Tunggulah seminggu lagi. Tunggulah sebulan lagi. Cuba kita cakap macam tu kat diri kita. Tunggulah setahun lagi. Ada tu setahun lagi kot insya-Allah. Tunggulah 2 tahun lagi. Atau mungkin bukan dekat dunia kot Allah nak bagi. Akhirat besok. Pasti Allah akan bagi. Allah tak pernah mungkir janji. Lega tak tuan-puan? Ya? Mengingatkan bahawa kehidupan ini ujian. Ustaz kat Palestin tuan-puan. Ustaz tengok ujian yang orang-orang Palestin hadapi. Ujian mereka bukan sehari tuan-puan, bukan sehari. Ujian mereka bukan setahun. Ujian mereka dah berketurunan-keturunan. Ujian mereka dah ratusan tahun. Masya Allah. Allah masih menangguhkan kemenangan kepada mereka dan kepada kita. Sebab Palestin tu bukan urusan mereka saja tuan-puan sekalian. Pembebasan Baitul Maqdis itu adalah urusan kita semua. Dan Allah masih menangguhkan lagi pembebasan Baitul Maqdis, kemenangan itu sampai ke hari ini dah dah beratus tahun. Masya Allah. Nak bagi tahu ini hidup, ini dia dunia, ujian. Sampai mati satu generasi, datang generasi anak, mati generasi anak, datang generasi cucu tu kat Palestin tu. Tetap Baitul Maqdis belum dapat dibebaskan. Dan kita melihat betapa angkuh, betapa sombongnya ya orang-orang Yahudi di atas tanah air yang mereka rompak, yang mereka ambil dengan zalim daripada para penduduk ya Palestin itu sendiri.
Masya Allah, demikian sekali. Hidup ini ujian. Kita tak tahu berapa lama penangguhan. Ya Allah nak uji kita. Kalau ikut doa untuk bumi Palestin tu, bukan orang Palestin je doa. Seluruh alam ini, seluruh dunia, umat Islam berdoa. Apakah Allah tidak ada kuasa untuk membebaskan Baitul Maqdis? Subhanallah, Allah maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Boleh berlaku dengan kun fayakun. Boleh mati habis semua Yahudi tu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah kamu lupa bahawa kamu semua sedang berada dalam dunia yang merupakan pentas ujian? Ya Allah berhak dengan sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji siapa yang Allah kehendaki menangguhkan kesenangan, menangguhkan kemenangan, menangguhkan kebahagiaan sesuka Allah. Ikut kehendak Allah kerana Allah itu maha mengetahui dan Allah tidak pernah mensia-siakan orang-orang yang berbuat baik. Tuan-puan sekalian tengok pada ayat yang kita baca ni. Tengok balik pada ayat yang selanjutnya ya. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa mengkehendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh sedang dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Tuan-puan, tengok pula satu golongan lagi. Apa golongan dia? وَمَنْ أَرَادَ, dan barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang mengkehendaki al-akhirah. Dan Allah menyebut tentang kehidupan akhirat ni dengan perkataan al-akhirah ya, kehidupan akhir. Kehidupan akhirat ni tengok perkataan yang digunakan tu al-akhir, iaitu yang penghujung sekali. Kehidupan yang penghujung. Tak ada dah kehidupan lain lepas pada tu. Ya, kalau kehidupan dunia ni ada lagi lepas tu, ada alam barzakh lah, ada alam mahsyar lah kan ya. Tapi bila sebut kehidupan akhirat, tuan-puan sekalian, itu adalah yang penghujung, penghujung sekali, yang paling akhir. Tak ada dah kehidupan lain lepas tu. Kehidupan akhirat tu sifatnya kekal, ya tuan-puan. Maka Allah suruh kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang kita kehendaki? Tadi dinyatakan pada ayat yang mula-mula tadi, ada orang dia nak yang cepat-cepat je, semua nak cepat. So, gambaran cepat tu nak dunia lah, nak dunia. Tapi orang yang nakkan kehidupan hujung sekali ni, kehidupan akhirat ni, dia lebih sabar. Dia lebih tabah. Dia lebih kuat. Dia lebih tenang. Kenapa? Sebab yang dia inginkan adalah kehidupan yang hujung. Yang hujung. Nak sampai ke hujung tu, mati dulu. Nak sampai ke hujung tu, alam barzakh dulu. Ya? Maknanya, nak sampai ke mati tu hidup dulu. Hidup kat dunia dulu. Bila pula mati tak tahu. Laluilah siang, malam, pagi, petang, setiap bulan, setiap tahun ni. Macam-macam lagi ya keadaan yang kita lalui. Tapi ingat, dalam hati dia, dia melihat jauh kepada kehidupan yang hujung, yang penghabisan. Kehidupan apa? Al-akhirah. Kehidupan akhir. Dan sifat orang yang inginkan kehidupan yang hujung ni tuan-puan, kehidupan akhirat ni adalah wasa'alaha, sentiasa berusaha. Ya Allah. Ya, berusaha tu macam-macam lah tuan-puan. Berlari ada, merangkak ada, mengesot ada. Demi untuk kehidupan yang hujung tu. Kehidupan akhirat. Tidak sedikit yang mengesot tuan-puan. Jatuh bangun balik, meniarap tersungkur bangun balik. Tapi apa dia? No, nampak garisan penamat dia apa dia? Al-akhirah. Kehidupan yang jauh lagi. Iaitu kehidupan akhirat. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni tuan-puan, siapa yang mengkehendaki kehidupan akhirat wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha ke arah itu akan usahanya sa'yaha. So maknanya bila orang tu pandang kepada kehidupan akhirat tu, paginya
untuk akhirat, tengah harinya untuk akhirat, petangnya untuk akhirat, malamnya untuk akhirat. Masuk untuk akhirat tu ada usahanya untuk akhirat. Boleh nampak ya tuan-puan, Zafar cuba cakap slow-slow je ni nak bagi jelas. Jangan cakap-cakap saja akhirat. Tengok yang hari ni. Tengok yang pukul 9.30 karang, pukul 2 karang, atau yang sekarang lah, pukul 7.47 ni. Pukul 7 pagi tadi. Orang yang menginginkan kehidupan akhirat, macam mana kita nak tahu dia ni menginginkan kehidupan akhirat? Tengok sa'yun. Tengok pada usahanya. Usahanya sekarang. Masya Allah. Ya? Tengok pada usahanya sekarang. Tujuan dia apa dia tuan-puan? Tujuan dia adalah kehidupan akhirat tadi. Yang di sanalah dia menginginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan. Tujuan kita apa dia? Maksud kehidupan akhirat ni bukan akhirat saja. Maknanya adalah sebuah kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat nanti Allah masukkan kita dalam syurga. Kita berada dalam rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak tujuan tu. So, bila dia nampak tujuan tu, pada setiap kehidupan, kita masih hidup atas dunia kan? Maka pada kehidupan kat dunia ni, bertatihlah, mengensotlah, berlarilah, berjalanlah setiap saat, itu adalah untuk yang disebut waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dalam keadaan dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang menginginkan tujuan, iaitu kehidupan akhirat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang yang ada dua sifat ataupun dua cirinya tuan-puan sekalian, iaitu dia sentiasa mengupayakan segala usaha yang baik, ya, yang membawa keberuntungan kepada kehidupan akhirat dia, dan dia sentiasa berada dalam keadaan mukmin, iaitu manusia yang yakin, yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak ada yang disebut inginkan kehidupan akhirat, ya, berusaha betul-betul untuk kehidupan akhirat, sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mungkin akan terjebak kepada golongan pertama yang disebut pada ayat 18 tadi, iaitu hidup kita ni nak cepat je semua. Semua nak cepat. Cepat yang apa dia? Nak cepat senang, tak nak susah, nak selesa, nak itu. Ikut selera nafsu je. Ikut kehendak nafsu dan juga bisikan-bisikan syaitan. Oh, nak kena susah payahlah berdakwah. Tak nak. Saya nak yang senang je. Oh, nak kena susah payahlah berjuang Islam. Tak nak. Saya nak yang senang je. Nak kena susah payahlah didik anak. Tak nak. Nak yang senang je. Dapat yang susah, dapat cabaran, mengamuk terus. Ini muhasabah kepada diri kita tuan-puan sekalian. Dan sebenarnya bila kita memujuk diri kita, ya, memujuk diri kita, tengok keliling kita, tengok apa dia, anak ke, suami ke, isteri ke, kawan ke, masyarakat ke, jiran ke, siapa ke, kita tengok dia siapa? Dia tu ujian, bukan tujuan, ya. Mereka itu ujian. Jadi bila kita pujuk diri kita, tak apa, mereka itu ujian, bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tujuannya adalah kehidupan akhirat yang diredai Allah. Habis tu kat dunia ni macam ni, lintang pukang segala macam-macam je. Tak apa, ni ujian. Mengingatkan ujian tu kita akan rasa lebih reda lah, yalah, namanya ujian. Sebab apa? Sebab ini adalah kehidupan dunia kan, kehidupan dunia. Kehidupan dunia di tempat yang berjaya untuk orang yang berusaha dan beriman. Macam kita sebut pada ayat tadilah, berjayanya untuk wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Usaha, kalau kita diberikan kesenangan, usaha cara orang senang. Kalau kita diberikan kesusahan, usaha cara orang susah. Maksud saya apa dia? Allah bagi kita senang, Allah bagi kita harta, Allah beri kita murah rezeki. Usahalah cara orang senang. Apa usaha cara orang senang? Usahakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan kesenangan di jalan Allah. Pandang kiri kanan, mana orang susah, mana fakir miskin, siapa yang perlu dibantu, mana orang yang sedang fisabilillah. Allah uji kita dengan kesenangan kan, supaya apa? Supaya kita mudah memberi, supaya kita mudah menyumbang, supaya kita ada satu sifat
ithar, boleh mendahulukan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita. Itu ujian. Pada orang yang senang juga. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Bahkan sangat susah tuan-puan untuk menjadi orang bersyukur. Hingga dalam Quran disebut wa qalilun min ibadiyash syakur. Sangat sedikit daripada hamba aku yang bersyukur. Sangat sikit. Nak bagi tahu, ujian kesenangan juga tidak mudah untuk menjadi orang yang bersyukur. Maknanya, kamu diuji dengan kesenangan pun kamu kena ada usaha untuk kehidupan akhirat dengan kesenangan yang Allah bagi. Dan kamu kena beriman pada Allah. Kamu nak keluarkan harta kamu, tersekat-sekat rasa, berat rasa. Tapi dengan keimanan kamu kepada Allah SWT, bismillah, keluarkan di jalan Allah. Sama juga orang yang Allah uji dengan kesusahan. Ya, yang dia nak tak dapat. Ya, menangis lebih banyak daripada ketawa. Sakit hati, pedih, macam-macam. Percayalah, kita akan berjaya bila kita ada dua sifat tadi. Apa dia? Ada tiga. Apa dia? Kita menginginkan kehidupan akhirat. Kita tahu tu tujuan kita yang sebenar. Yang kedua, kita berusaha dengan masa yang kita ada sekarang. Dengan modal yang kita ada sekarang. Dengan apa yang kita ada sekarang. Allah tidak mempertanggungjawabkan kita dengan benda yang kita tak ada, tuan-puan. Allah mempertanggungjawabkan kita dengan apa yang kita ada sekarang. Sekadar mana duit yang kita ada, sekadar mana masa yang kita ada, sekadar mana modal yang kita ada, sekadar mana keupayaan yang kita ada, sekadar mana sihat yang kita ada. Itulah yang menjadi modal. Buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu. Berusahalah untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Wahwa mu'min, dalam keadaan beriman, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sebenarnya ujian kita. Sebab saya tengok peralihan tempat tu, di Palestin lain, pergi Madinah lain, pergi Mekah lain. Kita tengok ke Mekah Madinah, tuan-puan sekalian, dibentangkan segala kemudahan untuk beribadah. Dialu-alukan, dibentang, disuruh. Mana atas kita lah, kalau malas kat duduk kat hotel, malas nak pergi ibadah kat masjid tu, memang atas kita adalah tak ada siapa halang pun kat depan tu. Ya, banding kat Masjid Al-Aqsa, tuan-puan. Ya, menunggulah kita pukul 3 pagi, tak boleh bagi masuk lagi kat tentera Yahudi tu. Ya, tunggu je lah depan dia orang. Tunggulah bila Allah buka hati dia untuk bagi kita masuk. Dia rasa nak bagi masuk cepat, boleh masuk cepat. Dia rasa nak bagi masuk lambat, kita kena masuk lambat. Punya susah yang nak pergi ibadah ke Masjid Al-Aqsa tu. Ya, kita tengok tak semeriah macam dekat Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Ini satu gambaran yang sangat kontradik, tuan-puan sekalian. Ya, tapi walaupun demikian kontranya, sifatnya sama. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui, maha adil, maha bijaksana. Susah, ganjarannya cara susah. Senang, ganjarannya cara senang. Ya, semuanya dihitung dan disukat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha adil, dengan begitu adil. Boleh jadi maknanya nilai perjuangan kesusahan orang-orang di Palestin, terutama di Gaza yang berjuang habis-habisan tu. Solat 2 rakaat mereka tu, tuan-puan, Ustazah percaya tidak sebanding dengan berpuluh-puluh rakaat kita yang dalam kesenangan. Dan Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Tujuan kita apa dia? Balik kepada kita, apa yang penting? Kita sedar bahawa kita dapat menganalisa kehidupan kita. Ini penting ya, tuan-puan. Menganalisa kehidupan kita. Jangan sibuk hidup orang lain je. Analisa hidup kita. Allah letak kita kat mana sekarang? Allah letak kita di mana? Apa yang sepatutnya kita buat? Maka kalau bertanya kepada apa yang sepatutnya kita buat, jawapannya ada pada ayat yang ke-19 ni lah. Ya? Yang sepatutnya kita buat adalah menginginkan kehidupan akhirat, berusaha dengan segala modal yang kita ada sekarang, peluang yang kita ada sekarang, dalam keadaan sentiasa yakin dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan percayalah bahawa faulaika kana sa'yuhum mashkura, dan Allah akan balas segala usaha yang dibuat itu dengan balasan yang baik. Allahu Akbar. Ya, usaha kita tu adalah sa'yun mashkur, juhdun mashkur.
Sebab tu kita kalau tengok anak-anak kita berusaha, bekerja keras, buat itu, buat ini, kita boleh kata juhdun mashkur, sa'yun mashkur. Dia kalau nak cakap Arab lah tuan-puan ya. Boleh guna perkataan juhdun mashkur, sa'yun mashkur. Mungkin kalau ada orang yang musafir dengan ustazah, kadang-kadang dia dengar saya cakap macam tu, saya tengok dia buat sesuatu kan, nak pergi masjid, jauh masjid kan, masa Masjid Al-Aqsa kan. Kalau lalu tu, Ustaz nampak Ustaz kata, juhdun mashkur, sa'yun mashkur. Maksud dia apa dia? Apa yang kalian buat ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala asy-syakur. Allah yang maha menerima amalan hambanya. Allah yang maha membalas kebaikan kepada amalan hambanya. Amalan kita sikit je, Allah balas banyak. Ya, amalan kita kadang rosak tapi Allah bersihkan, Allah ganjari dengan berlipat-lipat kali ganda. Itu Allah asy-syakur. So bila sebut juhdun mashkur ataupun sa'yun mashkur, maksud dia apa dia? Setiap yang kita buat zahir batin, setiap usaha kecil besar dipandang dan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita sedar, ya ini semua ujian, aku kena usaha, aku kena beriman, aku kena inginkan akhirat, dan semua ini dipandang oleh Allah, semua ini diganjari oleh Allah, semua ini tidak sia-sia. Masya Allah, kita akan merasa lebih tenang, lebih lega, insya-Allah, ya, lebih bersemangat, insya-Allah kan, lebih insya-Allah mudah-mudahan hidup kita hari ini lebih baik daripada semalam. Tuan-puan, saya berhenti dulu setakat ini. Kita akan sambung lagi esok insya-Allah di bawah tajuk yang sama. Kita baru saja ayat yang ke-19. Ada lagi beberapa ayat-ayat lain ya, dan ayat ini juga tak habis lagi. Kita akan sama-sama sambung insya-Allah pada pagi esok. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah mengurniakan keampunan kepada kita dan menunjukkan kita jalan yang terbaik yang Allah redai ya, untuk kehidupan kita semua. Dan jangan lupa tuan-puan sekalian, ya, bolehlah terus memberikan infak kepada Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, ya, seperti mana yang Ustaz selalu sebut pada tuan-puan, insya-Allah kita cuba sangat nak siapkan semua ya, semua secara yang sempurna lah insya-Allah. Fasa yang kedua tu menjelang tahun 2023. Kalau terlajak pun mungkin makan masa sebulan dua lah dalam 2023. Ya, insya-Allah sumbangan tuan-puan sangat bermakna ya kepada kami semua. Sikit tanda ingat, ya, banyak tanda ada, tak bagi tanda kedekut. Itu moto salah ya dalam bab-bab infak ni kan. Jadi apa sajalah kalau orang panggil kita untuk infak tu, kita kata bagi sikit pun tak apa kan. Bagi banyak tanda kita ada kan. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan urusan hidup kita dunia akhirat. Allah Maha baik tuan-puan sekalian. Ya, Allah Maha baik. Allah tak pernah biarkan kita ya sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita je yang tak baik. Kita ni tak baik, banyak benda, banyak salah, banyak dosa. Tapi tetaplah bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju kepada sinar cahaya, ya, petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran
matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi.
Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.